Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera cikgu ucapkan kepada semua murid. Kita berjumpa lagi dalam sesi pengajaran dan pembelajaran di rumah bagi mata pelajaran Bahasa Melayu tahun 3 bersama dengan Cikgu Muhammad Syauqi Biar Buasan. Okey, tanpa membuang masa, kita tengok objektif pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama ataupun satu saja, iaitu murid dapat memahami dan menggunakan kata pemberi dengan betul. Ya, kata pemeri. Okey. Jadi sebelum kita meneruskan, harap murid dah buka buku teks tahun 3, Bahasa Melayu tahun 3, muka surat 57. Tajuk yang diberikan kepada kita berkenaan dengan beringat sebelum kena. Okey, jadi secara untuk permulaan, kata pemberi ini sebenarnya ada dua, iaitu ialah dan adalah. Jadi murid pernah tak rasa keliru yang mana satu yang nak kita gunakan? Kita nak gunakan ialah ke kita nak gunakan adalah dalam ayat? Tapi kedua-duanya ini agak macam sama saja kan, dia punya maksud dia kan, tapi ada perbezaan sebenarnya. Jadi kita akan tengok satu persatu. Okey, kalau ialah hadir di hadapan frasa nama. Okey, kata pemberi ialah ni dia ada di hadapan frasa nama. Manakala kata pemberi adalah hadir di hadapan frasa adjektif dan frasa sendi nama. Okey. Jadi dalam satu ayat tu, kalau kata pemberi ialah tu, dia mestilah di depan frasa nama. Kalau adalah, di depan frasa adjektif dan frasa sendi nama. Okey, kita nak ulang kaji sedikit. Macam mana kita nak kenal frasa nama, macam mana kita nak kenal frasa adjektif dan frasa sendi nama. Okey, biasanya kalau dalam frasa nama mestilah terdapat kata nama. Okey, kata nama kalau kamu ingat balik terbahagi kepada dua, iaitu kata nama am dan kata nama khas. Okey, kalau kata nama am, contoh dia yang ringkas saja abang, kata nama am bagi manusia, kucing kata nama am bagi haiwan, dan pensel kata nama am bagi benda. Ada lagi kata nama am bagi tempat. Okey, kalau kata nama khas, okey, Ahmad, yang biasanya kata nama khas ni huruf besar di hadapan dia, spesifik. Okey, nama Ahmad kata nama am bagi manusia, si comel gelaran bagi haiwan, pen stabilo adalah kata nama khas jenama bagi benda. Okey. Okey, kalau nak kata frasa nama, contoh dia kalau untuk haiwan, kucing, seekor kucing, itu adalah frasa nama. Ada perkataan kucing tu, kita tahu itu adalah kata nama. Okey, itu adalah frasa nama. Jadi penggunaan frasa nama ni di hadapan dia, kata pemberi yang sesuai, kita akan gunakan ialah. Kita akan gunakan ialah. Okey, yang seterusnya frasa adjektif. Okey, sudah pasti dalam frasa adjektif akan terdapat kata adjektif. Kata adjektif ni ataupun nama lain dia ialah kata sifat. Okey, kata sifat ni ada kumpulan-kumpulan dia. Contohnya warna. Kalau warna ni contoh seperti warna biru, hijau, merah, kuning, putih, hitam, itu semua adalah kata-kata sifat. Kalau ukuran, okey, ukuran panjang, pendek, tebal, nipis, okey, itu adalah kata-kata sifat. Okey, bentuk, okey, dari segi waktu, lama. Lama tu adalah kata sifat, lama, cepat. Okey, dari segi perasaan, dari segi panca indera. Panca indera ni seperti buruk ke, cantik ke, ataupun sifat ataupun keadaan seperti bahaya. Okey. Seterusnya frasa sendi nama. Okey, dalam frasa sendi nama terdapat kata sendi nama, dan ini adalah contoh-contoh kata sendi nama yang telah kita pelajari dahulu. Okey. Ke, di, daripada, untuk, dari, kepada, tentang, demi, bagi, dan ada lagi, banyak lagi kata sendi nama. Jadi kalau ada kata sendi nama ni, ini adalah frasa sendi nama. Jadi frasa sendi nama dengan frasa adjektif, okey, biasanya di hadapan dia adalah kata pemberi yang kita gunakan adalah. Kita akan gunakan adalah. Okey, jadi kita akan terus membacakan petikan pada muka surat 57. Okey, kalau kita lihat kat situ, tajuk beringat sebelum kena. Yime, Fatin dan Darshini berbual-bual sambil membaca akhbar
dalam talian di halaman rumah Fatin. Jadi mereka bertiga ni sedang berbual-bual sambil membaca akhbar online lah di rumah Fatin. Kalau kamu tengok kat sini, apa yang mereka baca itu adalah satu petikan format berita. Jadi mereka sedang membacakan berita. Jom kita bacakan bersama-sama. Johor Bahru, 6 Mac. Kecederaan ketika menggunakan telefon bimbit yang sedang dicas berlaku lagi. Mangsa terbaru ialah seorang suri rumah. Mangsa dihantar ke hospital berdekatan untuk mendapatkan rawatan. Menurut pegawai bomba, peralatan berisiko yang menyebabkan kemalangan, pengecas tiruan dan bateri tiruan. Penggunaan pengecas yang telah diubah suai juga adalah sangat berbahaya. Pegawai bomba juga menasihati pengguna agar mematuhi 2 langkah keselamatan. Langkah pertama, pengguna perlu merujuk manual sebelum mengecas. Langkah kedua pula adalah dari segi penggunaannya. Pastikan satu soket untuk satu pengecas. Langkah tersebut penting demi keselamatan pengguna. Okey. Jadi kita lihat kat sini ada perkataan ataupun ada ayat yang telah diwarnakan. Okey, ada warna biru, ada warna merah, warna jingga, hijau dan warna ungu ya. Okay, jadi yang berwarna biru muda dan warna merah ini kata pemberi. Ialah kata pemberi. Yang warna biru ialah kata pemberi ialah. Yang warna merah adalah kata pemberi adalah. Okey, jom kita tengok ayat dia untuk yang ini. Mangsa terbaru ialah seorang suri rumah. Jadi apabila seorang suri rumah ni merupakan frasa nama, okay, jadi di hadapan dia mestilah kita letakkan kata pemberi ialah. Okey, yang seterusnya, menurut pegawai bomba, peralatan berisiko yang menyebabkan kemalangan. Okay, apa kata pemberi yang nak kita letakkan dekat sini? Kita tengok selepasnya. Selepasnya ialah pengecas tiruan dan bateri tiruan. Jadi pengecas tiruan dan bateri tiruan ni ialah kata nama bagi benda. Okay, jadi apabila kata nama ialah frasa nama, di depan dia ni kita akan letak jawapan dia ialah. Okay, kita akan letak kata pemberi ialah dekat sini. Ayat dia akan jadi, menurut pegawai bomba, peralatan berisiko yang menyebabkan kemalangan ialah pengecas tiruan dan bateri tiruan. Okey? Okay, seterusnya, penggunaan pengecas yang telah diubah suai juga adalah, kata pemberi adalah sangat berbahaya. Okey? Sangat berbahaya ini adalah frasa adjektif. Kalau kamu perhatikan dekat sini, berbahaya ini adalah kata adjektif bahaya. Bahaya adalah kata adjektif bagi keadaan ataupun keadaan lah. Keadaan. Okey, jadi yang seterusnya, jadi sebab itulah apabila frasa adjektif hadir di hadapan, kita akan letakkan kata pemberi adalah. Okey, yang seterusnya kita tengok yang ni. Langkah pertama, pengguna perlu merujuk manual sebelum mengecas. Jadi apabila kita lihat dekat sini, apakah jawapan yang sesuai ataupun kata pemberi yang sesuai, kita letakkan di sini. Nanti kita akan bincang selepas ni. Cuba kita tengok contoh yang seterusnya. Langkah kedua pula adalah dari segi penggunaannya. Okey, maksudnya selepas kata pemberi adalah, dari segi penggunaannya. Ini adalah frasa sendi nama kerana ada kata sendi nama dekat situ. Dari ini, dari ni adalah kata sendi nama. Jadi di hadapan dia kita letak adalah. Kalau di hadapan dia, kalau selepas dia ialah frasa adjektif dan frasa sendi nama, jadi di hadapan dia kita akan letakkan kata pemberi adalah. Kalau di hadapan dia adalah frasa nama, jadi kita akan letakkan kata pemberi ialah. Okey, jom kita tengok yang ini. Kalau kita tengok dekat sini, langkah pertama, pengguna perlu merujuk manual. Jadi pengguna perlu merujuk manual ini adalah frasa nama. Jadi apabila frasa nama di hadapan dia, kita akan letakkan ialah. Okey, jadi langkah pertama ialah pengguna.
pengguna perlu merujuk manual. Okey, manakala yang kedua, langkah tersebut penting demi keselamatan negara. Okey, kalau yang ni penting demi keselamatan negara. Ada kata sendi dekat situ. Jadi demi ini adalah kata sendi. Di hadapan dia adalah kita akan letakkan adalah. Langkah tersebut adalah penting demi keselamatan pengguna. Okey? Okey, itu adalah contoh jawapan daripada saya. Untuk tugasan kamu pada hari ini, okey, kamu akan lengkapkan email. Dekat mana ni email ni? Lengkapkan email dengan kata pemberi yang betul di ruangan kosong pada buku aktiviti kamu. Muka surat 67, nanti kamu akan tengok ada email. Ada email dekat situ. Kamu akan lengkapkan dengan kata pemberi yang betul di ruangan kosong. Okey, jadi tugasan kamu itu saja. Sekiranya ada apa-apa soalan yang ingin diajukan, kamu boleh message cikgu secara personal. Okey, semoga kita berjumpa lagi dalam sesi pembelajaran yang seterusnya. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, dan selamat sejahtera.